Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Semoga semua pelajar berada dalam keadaan sihat. Hari ini kita sambung topik bab 6 jadual berkala iaitu 6.2 campuran. Pelajar boleh rujuk buku teks muka surat 176. Sebelum tu pelajar mesti tahu apakah maksud campuran. Campuran ialah terdiri daripada dua atau lebih unsur atau sebatian yang tidak bergabung secara kimia. Sifat-sifat kimia, unsur-unsur atau sebatian yang bercampur tidak berubah kerana tiada bahan baru dihasilkan. Campuran juga boleh diasingkan kepada komponen-komponennya melalui kaedah fizik. Contoh, udara terdiri daripada karbon dioksida, oksigen, nitrogen, gas nadir dan wap air. Okey, jadi campuran A dan B contoh gambar ini boleh diasingkan melalui kaedah fizik, iaitu boleh diasingkan dan akan dapat semula unsur A dan juga unsur B melalui kaedah fizik. Contoh seterusnya air laut. Dan juga aloi adalah campuran unsur-unsur logam yang berlainan. Okey. Pelajar juga boleh tengok buku teks berkaitan dengan campuran. Contoh campuran. Contoh di sini, duit shilling 20 sen Malaysia ialah campuran daripada nikel, kuprum dan zinc. Campuran logam ini juga dipanggil aloi. Contoh campuran lagi, tanah ialah campuran tanah lom, pasir, air, humus, udara dan bahan lain. Udara ialah campuran gas-gas, wap air, habuk dan mikroorganisma. Dalam udara ni ada campuran gas, wap air, habuk dan mikroorganisma. Contoh seterusnya ialah contoh nampak gambar kan. ABC, ais kacang ialah manisan, campuran gula, melaka, cendol, sirap, ais jagung, kacang merah dan kacang tanah. Catan ialah campuran pigmen berwarna-warni. Biasa dalam sini, PSV ni ada kita buat macam ni lah sebagai hiasan. Darah ialah campuran air, plasma, sel-sel darah, protein, hormon, nutrien dan bahan buangan. Okey. Seterusnya, kita tengok macam mana pengasingan campuran, di mana komponen campuran boleh diasingkan melalui kaedah fizik. Jom kita mengenali apakah kaedah-kaedah fizik untuk mengasingkan sesuatu campuran. Contoh, mengasingkan garam daripada campuran pasir dan lautan garam. Kaedah. Okey. Kita tengok, ini kaki retod, lautan garam. Dalam bikar ini mengandungi air bersama lautan garam dan juga pasir. Jadi, kita menggunakan corong turas, dipegang oleh kaki retod dan kertas turas dilapikkan. Air yang mengalir adalah lautan garam. Kaedah, isikan sebuah bikar dengan air. Tuang campuran pasir dan garam ke dalam bikar.
Kacau untuk melarutkan garam dalam air. Turaskan campuran pasir dan larutan garam. Tuang larutan garam ke dalam mangkuk penyejat. Panaskan larutan sehingga air tersejat. Maksudnya di sini, setelah kita mendapat larutan garam, air kita letakkan dalam mangkuk, larutan garam tersebut kita letakkan dalam mangkuk penyejat. Okey, setelah itu berlaku proses pemanasan. Okey, kita pasang penunuh Bunsen. Okey, apa yang akan jadi? Air pada lautan garam ini sehingga sampai satu masa akan berubah keadaan daripada cecair kepada gas. Jadi ia meruaplah, bertukar kepada gas. Oleh itu, apa yang tertinggal pada mangkuk penyejat adalah garam. Jadi ini salah satu teknik pengasiran campuran. Okey. Penurasan. Okey. Penurasan adalah, okey, ni contoh di dalam makmal kamu menggunakan kertas tuas. Okey, cara lipat bulat, lipat separuh, lipat seterusnya dan kita bukakan lipatan itu menjadi bentuk kon dan kita letakkan dalam corong tuas. Kita menggunakan rod kaca untuk mengalirkan aliran supaya jatuh dengan keadaan yang sempurna. Prosedur. Ni proses penurasan ya. Tuangkan campuran ke dalam kertas turas berbentuk kon di dalam corong turas. Pemerhatian yang dapat kita tengok, pepejal yang tidak terlarut akan terperangkap pada kertas turas, manakala cecair dikutip sebagai hasil turasan. Contoh yang kita boleh buat menggunakan penurasan adalah pasir dan air. Okey, seterusnya mengasingkan garam daripada campuran pasir dan larutan garam. Pemerhatian dan kesimpulan. Okey, kita tengok. Pasir kita dapat asingkan. So, hasil daripada eksperimen tadi adalah larutan garam. Pemerhatian, pasir tertinggal dalam corong turas manakala larutan garam terkumpul dalam bikar. Apabila larutan garam dipanaskan, air tersejat. Sisa berwarna putih tertinggal dalam mangkuk penyejat. Sisa putih itu ialah garam. Okey. Jadi eksperimen tadi ada dua proses ya. Okey, penurasan, okey, pemanasan, okey, sehingga wap air tersejat dan akhirnya air larutan garam bercampur dengan pasir itu dapat dipisahkan. Maksudnya kita dapat semula pasir, okey, dan air keluar sebagai bentuk wap dan akhirnya garam berwarna putih akan berbaki di dalam bikar kerana berlaku proses penyejatan lah. Okey. Kesimpulan, campuran pasir dan larutan garam boleh diasingkan melalui kaedah penurasan. Okey, jadi ini salah satu campuran yang kita boleh asingkan. Pasir dan larutan garam kita boleh asingkan melalui kaedah apa? Penurasan. Seterusnya, kita tengok kaedah penurasan. Okey, ini adalah kaedah penapisan. Okey, tapis. Seterusnya, dalam makmal kita mengasingkan campuran, kita menggunakan corong pemisah. Penyulingan,
Okey, ini dalam makmal kita mengasingkan air dalam proses ni untuk mendapatkan air suling. Air suling tu bermaksud air yang bersih lah, yang tiada apa-apa campuran. Kita dapat semula daripada larutan cecair yang telah bercampur melalui proses penyulingan. Akhirnya air betul-betul air cecair tanpa apa-apa campuran dapat semula melalui kaedah penyulingan. Contoh kaedah fizik lah pengasingan campuran ni. Okey, menggunakan magnet. Okey, pelajar dah biasa dah buat eksperimen kan guna magnet. Maksudnya kalau bahan logam dan bukan logam bercampur, jadi salah satu caranya menggunakan magnet. Yang logam akan melekat dan tertinggal hasil yang bukan logam. So boleh asinglah menggunakan magnet. Kaedah penyejatan, okey, cerita lautan garam tadi melalui proses penyejatan. Jadi baki tertinggal, air meluap. Contoh baki tadi adalah sisa garam. Okey, kita tengok kaedah penyulingan pula. Okey. Di mana kaedah penyulingan ini pelajar juga boleh merujuk buku teks muka surat 179. Biasa kaedah penyulingan ini kita akan membuat aktiviti di dalam makmal mengasingkan campuran menggunakan kaedah penyulingan. Okey, aktiviti dalam makmal 6.4 muka surat 178, pelajar boleh membuat aktiviti secara kaedah penurasan. Okey, jom kita tengok apakah maksud kaedah penyulingan ya. Di mana larutan garam mendidih di dalam kelalang penyulingan dan air bertukar menjadi wap air. Wap air naik ke atas dan mengalir masuk ke dalam kondenser Liebig. Okey. Okey, ni kondenser Liebig ya. Maksudnya di sini larutan air dididihkan ke dalam menggunakan kelalang dasar bulat ni. Okey, kita adakan termometer supaya kita tengoklah takat didih. Jadi lautan garam mendidih di dalam kelalang penyulingan dan air bertukar menjadi wap air. Jadi sebab ia tertutup kan, jadi setelah suhu menunjukkan takat didih, cecair ini bertukar menjadi wap air. Jadi wap air akan naik ke atas dan mengalir masuk ke dalam kondenser Liebig. Okey, ni kondenser Liebig. Jadi wap air ini bukan wap air garam wap air tulen lah. Maksudnya air yang tidak bercampur dengan garam akan tersejat. Jadi dia tak dapat keluar kot sini, dia akan keluar kot saluran Liebig. Okey, Liebig ni jadi air yang terkeluar adalah air tuling. Air tuling ni kita panggil air suling lah. Okey, air suling inilah dalam bekas dalam makmal ni kita guna untuk menjalankan eksperimen. Jadi air tuling ni dia bersih, dia tidak ada bercampur apa-apa. Dan mikroorganisma pun mati sebab apa? Air menyejak pada suhu 100 darjah Celsius. Jadi wap air ini masuk ke dalam kondenser Liebig. Okey, apa fungsi kondenser Liebig ini? Air sejuk yang mengalir di dalam kondenser Liebig menyejukkan wap air dan mengkondensasikan wap air kepada cecair. Jadi fungsi air masuk kop bawah. Okey, kop bawah, lepas tu air saluran akan keluar kop atas. Kenapa tak masuk kop atas? Okey, kalau masuk kop atas jadi air tak akan penuh lah sebab dia serong. Jadi air mesti masuk kop bawah. Okey, air akan keluar kop atas.
Kerana apa kita perlu ada pengaliran air? Supaya wap air yang masuk, wap air bentuk keadaan gas kan. Okey, kita nak supaya gas ini bertukar kembali menjadi cecair melalui proses kondensasi. Jadi perlu masuk air menyejukkan wap air ini. Dan kat sini berlaku proses kondensasi. Jadi wap air ini akan bertukar kembali kepada cecair. Okey, bertukar keadaan. Kita dah belajar sebelum ni kan. Jadi, cecair ini adalah air tulen yang mengalir keluar dari kondenser libik dikumpulkan. Air inilah digunakan dalam pembuatan air suling yang selalu digunakan di dalam makmal botol putih tu. Penyulingan air garam. Baki sulingan. Larutan garam menjadi semakin pekat. Okey, baki ni menjadi semakin pekat. Jika penyulingan diteruskan, baki sulingan iaitu garam akan tertinggal di dalam kelalang penyulingan. Okey, sebab air dah tersejat, akhirnya garam ini akan tertinggal dalam kelalang penyulingan. Okey. Okey, ini adalah contoh penyulingan juga di mana cuba pelajar perhatikan dalam tabung didih ini ada campuran air berwarna. Contohnya kita letak air sirap lah. Okey, air masak kita campur sirap. Lepas tu kita panaskan. Ini kaedah penyulingan lah yang lebih mudah untuk kita buat. Okey, jadi salur penghantar ini, okey, air akan tersejat dalam satu masa ketika air ada takat didih kan berubah menjadi wap. Jadi wap air ini akan masuk ke salur penghantar. Okey, salur penghantar ini, okey, apa fungsi kondenser libik? Kita boleh gantikan dengan air sejuk dengan ketulan ais. Jadi berlaku proses kondensasi kat sini. Jadi wap air akan bertukar menjadi cair. Itu cara yang lebih mudah untuk kita mendapat air tulen semula selain daripada kaedah penyulingan menggunakan kondenser libik. Prosedur dia, panaskan campuran sehingga takat didih. Kemudian wap cecair disejukkan. Pemerhatian, bahan yang larut akan tertinggal di dalam tabung uji yang dipanaskan manakala cecair dikutip sebagai hasil sulingan. Contoh, garam terlarut dalam air ataupun lumpur dan air. Okey. Kedua-dua contoh ini kita boleh mengasingkan secara penyulingan kerana air yang terhasil cecair di sini adalah air tulen yang betul-betul bersih dan mikroorganisma pun tiada mati sebab berlaku proses pemanasan dan takat didih yang tinggi kan. Okey. Okey, seterusnya kaedah fizik untuk mengasingkan campuran adalah penggunaan magnet di mana contoh campuran yang kita biasa buat dalam makmal adalah campuran sebut besi, bahan logam, unsur logam dengan bukan logam. Apabila ia tercampur, kita menggunakan magnet. Jadi campuran yang boleh diasingkan menggunakan magnet mestilah salah satu adalah unsur logam dan salah satu tu bukan unsur logam. Jadi contoh kat sini campuran sebut besi dan pasir. Jadi kita menggunakan magnet. Dekatkan magnet kepada campuran. Pemerhatian, bahan magnet seperti besi akan ditarik oleh magnet. Okey, sebut besi dan sebut sulfur. Contoh selain itu besi dan pasir. Okey. Seterusnya, kaedah fizik untuk mengasingkan campuran adalah pengenapan.
Okey, kita tengok di mana proses pengenapan adalah ambil satu bikar ni, kita letak campuran air dan tanah. Jadi air kita ambil, lepas tu kita letakkan tanah. Kacau dengan rod kaca. Adakah larutan tanah itu yang mengandungi air itu kita boleh asingkan tanah dan air? Ya, boleh, tetapi ada jugalah tanah yang ada dengan cecair ni. Cuma kita boleh asinglah supaya air yang bercampur tanah biasa keruh kan. Warna macam teh susu kan. Tetapi berlaku proses pengenapan, ia boleh diasingkan, dapat air jernih semula. Maksudnya bukanlah jernih yang kita jenis sejenihnya, tapi dapatlah kurang dari contoh warna yang telah bercampur kepada warna yang lebih jernih. Okey. Di mana biarkan pepejal termendap ke dasar bekas. Kemudian tuangkan air ke dalam bekas. Itu contoh yang kena buat. Okay, pemerhatian, cecair yang lebih jernih dapat diasingkan daripada mendakan. Maksudnya setelah kita kacau, kita biarkan seketika sehinggalah jirim tanah itu termendap pada dasar bikar. Oleh itu, kita pun dapat ambil semula air tanpa tanah. Okey. Jernihlah sikit berbanding daripada yang kita kacau tu. Menggunakan rod kaca supaya aliran air ini akan jatuh sebaiknya dalam bikar yang diletakkan lah. Okay, tanah dan air, tepung jagung dan air. Contoh, kita letak tepung dan air. Kita kacau air yang ada tepung tu. Jadi kita nak air semula yang lebih jernih tanpa tepung. Kita biarkan lepas kita kacau, berlaku proses pengenapan, tepung akan berada pada dasar. Lepas tu kita pun tuang slow-slow mengikut cara ni. Ini kaedah fizik iaitu secara pengenapan. Kaedah seterusnya adalah kaedah pengapungan, di mana dalam proses pengapungan ini, campurkan air ke dalam bikar yang berisi pasir dan habuk kayu. Maksudnya dalam bikar ini, habuk kayu akan timbul, pasir akan tenggelam. Dan bikar ini mengandungi air. Apa yang dapat kita buat pemerhatian? Habuk kayu yang kurang tumpat terapung di permukaan air. Pasir yang lebih tumpat tenggelam di dalam air. So, kita boleh asingkan tak? Bolehlah. Jadi, kita keluarkanlah habuk yang terasing itu. Habuk kayu dan pasir ataupun minyak dan air. Okey, pengapungan. Okey, ini kaedah yang sangat menarik. Pelajar dapat mencuba eksperimen ini di dalam makmal sebab kita menggunakan teknik kromatografi. Di mana teknik kromatografi ini prosedurnya, okey. Pelajar boleh rujuk muka surat. Muka surat 184, di mana celupkan hujung sejalur kertas turas yang dititiskan tompok pewarna ke dalam air. Maksudnya kertas turas tu pelajar menggunakan magic pen, biasa pen magic colour lah yang warna asas. Contohnya warna apa? Warna merah, warna hijau, warna jingga pelajar boleh guna. Okey, lorekkan tompok air itu pada kertas turas. Okey, apa yang pelajar perhatikan? Sebenarnya kita pun ada belajar juga kan dalam PSV di mana warna yang bercampur lah. Okey, dalam RBT pun pelajar ada juga belajar warna asas. Okey. Ataupun warna sekunder, warna tertier daripada campuran apa. Jadi warna itu sebenarnya boleh diasingkan melalui proses kromatografi.
ikut afi. Jadi rod paku tekan. Okey, jadi kita potong kertas tugas tu. Okey, lepas tu kita buat satu tompok bulat lah. Okey, tompok bulat. Pigmen berwarna asing diasingkan daripada dakwat. Okey, jadi prosedurnya celup hujung sejalur kertas tugas yang dititiskan tompok pewarna ke dalam air. Pelajar boleh menggunakan magic pen, magic colour ataupun pewarna makanan pun boleh. Pemerhatian, air diserap. Air diserap di bawah ke atas. Maksudnya dalam bikat tu daripada bawah air diserap oleh kertas ini daripada bawah ke atas melalui tindakan kapilari. Tindakan kapilari di mana pigmen warna di dalam pewarna melarut dalam air dan berbeza bergerak air pada kadar yang berbeza. Okey, pada kadar yang berbeza. Contoh pigmen, pigmen dakwat, pigmen pewarna makanan. Okey, itu sahaja untuk subtopik pada pagi ini iaitu 6.2. Okey, semoga pelajar boleh membuat tugasan seterusnya mengikut apa yang cikgu tulis dalam grup mata pelajaran dan Google Classroom. Sekian, terima kasih. Kita jumpa lagi untuk kelas nanti. Assalamualaikum.